Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Natasha binti Muhammad Sukri, nombor metrik I183033331. Hari ini kumpulan saya hendak membentangkan berkaitan dengan Bai'ah Aqabah 1 dan 2 sebagai permulaan dakwah di kota Madinah. Kita masuk dahulu kepada pengenalan. Seperti mana yang kita tahu, Bai'ah Aqabah ni juga merupakan salah satu daripada kisah ataupun sirah Nabi yang terdapat dalam sejarah perjalanan Nabi dalam menyampaikan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Secara ringkasnya dekat sini, Bai'ah Aqabah ni merupakan satu perjanjian ataupun taat setia antara Nabi Muhammad dengan beberapa orang penduduk Yathrib, yang mana mereka ni bertemu dengan baginda di sebuah tempat yang mana tempat tu dinamakan sebagai Bukit Aqabah. Dekat sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bermulanya dakwah Nabi di kota Madinah ni. Antaranya adalah adanya bai'ah yang dilakukan oleh beberapa orang penduduk Yathrib tadi itulah. Dan ada lagi faktor-faktor lain yang kita akan masuk satu persatu. Yang mana faktor-faktor ni lah yang membawa kepada bermulanya dakwah Nabi Muhammad ni di kota Madinah. Seterusnya kita akan masuk kepada konsep bai'ah, yang mana konsep bai'ah ni adalah tajuk dia yang besar, yang mana tajuk-tajuk dia yang kecil itu adalah berkaitan dengan pengertian bai'ah, dalil tentang bai'ah dan tujuan bai'ah itu sendiri, yang mana kesemua ni saya akan ceritakan secara umum, yang mana ianya tidak tertumpu kepada bai'ah Aqabah sahaja. Pertama, kita masuk dahulu kepada pengertian bai'ah, yang mana bai'ah ni berasal dari kata dasar ba ya ain yang menjadi kata ba'ah yang bermaksud menjual. Bai'ah ni juga merupakan kata terbitan yang bermaksud perjanjian ataupun taat setia ataupun saling berjanji dan setia. Dekat sini kalau kita tengok di antara bai'ah dengan ba'ah ni, dia mempunyai konsep yang sama, iaitu memerlukan kepada dua pihak secara sukarela, yang mana satu pihak ni sebagai orang yang memberi akad dan satu pihak lagi orang yang menerima akad. Sebagai contoh, kalau dalam jual beli, orang yang memberi akad ni adalah penjual dan orang yang menerima akad ni adalah pembeli. Manakala kalau dalam bai'ah pula, orang yang memberi akad ni adalah orang yang memberikan perjanjian, manakala orang yang menerima akad ni pula adalah orang yang menerima perjanjian tu, orang yang bersumpah ataupun orang yang berikrar. Okey. Seterusnya, bai'ah ni bermaksud berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang ataupun hak dan kewajipan, saling setia dan taat. Dekat sini macam saya terangkan tadi, bai'ah ni dia punya konsep sama macam jual beli, yang memerlukan kepada akad dan dua pihak secara sukarela. Seterusnya, bai'ah ni merujuk kepada perjanjian ataupun ikrar penerima, yang mana penerima ni dia berikrar ataupun bersumpah secara sukarela tanpa ada paksaan, yang mana dia ni secara sukarela sanggup untuk melaksanakan ataupun memikul tanggungjawab ataupun memikul perjanjian-perjanjian yang disebut dalam perjanjian tadi itulah, hal-hal yang disebut dalam perjanjian tu. Seterusnya, bai'ah ni merupakan janji setia yang dilakukan bagi memberikan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah melalui wasilah pimpinan maupun gerakan dalam ajaran Islam dalam bidang yang lebih luas dan lebih jauh. Dekat sini kita faham bahawa bai'ah ni dia merupakan satu perjanjian di atas jalan Allah. Sebagai contoh, saya bagi dekat sini, seseorang berbai'ah untuk menegakkan syariat Islam ataupun untuk menyebarkan dakwah ataupun ajaran Islam. Ataupun satu lagi, dia berbai'ah untuk menjauhkan diri dia daripada perkara yang maksiat lah, perkara yang diharamkan lah. Dekat sini contoh-contoh yang saya bagi ni, dia berbai'ah untuk jalan Allah, di atas jalan Allah. Contoh, kalau seseorang
dia berjanji dengan kawan dia untuk keluar makan. Yang tu tak dikira sebagai bai'ah, dia dikira sebagai janji biasa, janji kita dengan manusia. Beza perjanjian tu dengan bai'ah. Bai'ah dengan perjanjian biasa ni berbeza. Bai'ah tak boleh digunakan untuk kita berjanji dengan kawan kita, sebab bai'ah ni dia lebih kepada perjanjian kita dengan Allah ataupun dengan Nabi ataupun dengan ulul amri lah, yang mana dia ni perjanjian ni di atas jalan Allah. Yang kedua, dalil tentang bai'ah. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 10 yang bermaksud bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Maksudnya kat sini, seseorang yang melakukan perjanjian ataupun berbai'ah kepada Nabi Muhammad, ia bermaksud dia ni melakukan perjanjian juga kepada Allah. Dan Allah ni sentiasa memerhati orang yang berbai'ah, orang yang melakukan perjanjian ni, selagi mana ia tidak memungkiri perjanjian tersebut. Tapi kalau orang tu memungkiri perjanjiannya dengan Allah, maka Allah akan memberikannya balasan yang setimpal lah. Sebabnya dia melanggar perjanjian kan. Jadi Allah akan memberikan balasan akibat daripada dia melanggar perjanjian, kerana dia yang buat perjanjian tapi dia juga yang mungkiri perjanjian tersebut. Kalau orang yang menepati perjanjian, maka Allah akan memberi yang sebaliknya lah, iaitu Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Maksud daripada ayat ini, Allah nak mengatakan bahawa Allah ni sentiasa berada ataupun bersama dengan orang yang melakukan perjanjian ataupun melakukan bai'ah, selagi mana mereka tidak memungkiri perjanjian tersebut. Yang ketiga, tujuan bai'ah, yang mana bai'ah ni bertujuan untuk mengembalikan semula kemuliaan dan kedaulatan Islam yang telah lama dihapuskan oleh golongan kafir. Yang mana golongan kafir ni, mereka nak tengok Islam ni hanya berdiri ataupun Islam pada ibadat je semata-mata, seperti solat, zakat, haji dan puasa. Padahal Islam ni dia mencakupi banyak perkara kan, sama ada dari aspek politik, ekonomi, akhlak, akidah dan sebagainya kan. Jadi dengan adanya bai'ah ni, kita dapat menghapuskan pandangan golongan kafir tadi tu, yang mana mereka ni nak tengok Islam ni hanya pada ibadat saja. Yang kedua, bai'ah ni juga bertujuan untuk mengukuhkan lagi kedudukan seseorang yang berada dalam saf perjuangan atau ditugaskan menjadi pemimpin. Sebagai contoh dekat sini, Abu Bakar As-Siddiq yang dilantik sebagai khalifah dan menerima bai'ah yang diberikan oleh para sahabat kan, untuk memegang tanggungjawab dalam melaksanakan hukum Allah dan meneruskan perjuangan Nabi dalam menyebarkan dakwah lah, menyebarkan agama Islam, menegakkan syariat Islam kan, selepas kewafatan Nabi tu. Jadi dengan adanya bai'ah ni, para pemimpin ataupun seseorang tu, dia kedudukan dia akan tetap, ataupun kedudukan hati dia, iman dia tu, niat dia tu akan tetap, takkan berubah walaupun ada banyak tentangan daripada orang-orang luar. Jadi dengan adanya bai'ah ni, dia punya niat ataupun tujuan dia tu akan tetap, takkan berubah lah. Yang ketiga, bai'ah juga bertujuan supaya umat Islam ni terikat dengan dasar-dasar yang diperjuangkan oleh Islam dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Walaupun kalau kita tahu satu peraturan tu kadang-kadang sangatlah mencabarlah bagi kita kan, tambah-tambah perkara yang melibatkan peperangan antara umat Islam dengan musuh-musuh Islam kan. Sebagai contohnya dekat sini, bai'ah Ar-Ridwan yang berlaku di Hudaibiyah, yang mana orang-orang mukmin pada masa tu mereka memberikan ikrar setia mereka kepada Nabi untuk memerangi musuh mereka
sampai tamatlah peperangan tu, yang mana mereka ni takkan meninggalkan medan perang mereka sampailah peperangan tu tamat. Jadi dari sinilah Rasulullah memperkenalkan satu sistem yang dinamakan bai'ah, yang mana ianya bertujuan supaya dapat mengikat para sahabat ataupun orang-orang mukmin untuk lebih istiqamah dalam perjuangan Islam. Macam kita tahu, kalau macam kita nak memperjuangkan Islam, sama ada untuk kita nak menyebarkan dakwah sekalipun, mesti akan ada banyak sangat tentangan ataupun dugaan, cabaran, tentangan daripada orang luar kan. Jadi bila adanya bai'ah ni, kita dapat tetapkanlah hati kita supaya lebih istiqamah lah, supaya walaupun banyak tentangan, kita tetap istiqamah dengan apa yang kita lakukan tu untuk kita nak tegakkan syariat Islam tu. Okay. Yang terakhir, berbai'ah ni dia tidak kepada untuk menegakkan syariat Islam sahaja, tapi berbai'ah ni juga boleh diambil untuk tujuan mengelakkan ataupun menjauhkan diri kita daripada perkara yang dilarang ataupun perkara yang boleh membawa kepada dosa lah, iaitu dengan kita berniat untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dengan cara berbai'ah, dengan mengamalkan dan mengerjakan segala amalan dan kebajikan yang diperintahkan lah. Maksud dekat sini, dengan adanya bai'ah, kita berbai'ah dengan Allah untuk kita nak menjauhkan diri kita dengan perkara yang boleh mendatangkan dosa. Kita melakukanlah perkara yang disuruh oleh Allah kan. Okey. Jadi dengan berbai'ah ni, kita dapatlah mengelakkan diri kita untuk melakukan perkara yang boleh mendatangkan maksiat ataupun dosa tadi tu. Sebab kita tahu kita ni berbai'ah dengan Allah kan. Jadi kita akan, macam mana pun kita akan tepati janji tu. Jadi kita dapatlah sedikit demi sedikit kita dapat jauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang berdosa tu, yang tak diingini, yang boleh membawa kepada maksiat ataupun yang boleh membawa kepada kemungkaran macam tu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila binti Anwar, I1830325. Okey. Seterusnya, perjanjian Aqabah 1 dan 2. Okey. Sebelum saya bercakap tentang isi perjanjian Aqabah 1 dan 2, kita akan bercakap sikit tentang latar belakang Yathrib, iaitu Madinah. Okey, Madinah ni merupakan nama baru bagi Yathrib, yang mana dulu dikenali sebagai Yathrib, sekarang dikenali sebagai Madinah. Okey, penduduk Yathrib ni menyembah berhala, dan mereka ini terdiri daripada kaum, iaitu Aus dan Khazraj, dan beberapa puak-puak kaum Yahudi yang lain. Okey, mereka ni selalu bergaduh dan berperang antara satu sama lain. Tetapi di kalangan mereka ini juga mendakwa bahawa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Mereka ni macam ternanti-nanti akan kemunculan Nabi. Macam bila Nabi lahir, bilanya kemunculan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian, seramai 7 orang Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan haji dan kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, pada ketika itu, Nabi Muhammad ni tinggal di Mekah. Jadi ada 7 orang Yathrib ni datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memeluk Islam, serta berjanji dengan Rasulullah SAW. Mereka janji akan sebarkan di Yathrib. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ni lah, mereka telah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, antara isi-isi perjanjian Aqabah ni, yang pertama, tidak melakukan perbuatan syirik. Dan mereka juga berjanji tidak akan mencuri. Dan yang ketiga, mereka berjanji tidak akan berzina dan membunuh anak-anak perempuan. Yang ketiga dulunya, apabila lahirnya seorang bayi perempuan mesti kena bunuh. Okey. Dan yang keempat, tidak melakukan fitnah dan setia kepada Rasulullah SAW. Okey. Setelah mereka mereka ni melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, mereka ni baliklah ke Yathrib
Waktu mereka ni nak balik ke Yathrib, Rasulullah SAW hantar seorang sahabat iaitu yang bernama Mus'ab bin Umair. Sebab apa Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair ni ikut orang Yathrib ni balik ke Madinah? Sebabnya Nabi Muhammad SAW mengirim Mus'ab bin Umair ke Yathrib bersama mereka ialah untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara Islam, iaitu membaca Al-Quran, mengerjakan solat dan sebagainya. Okey, next, perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, perjanjian Aqabah yang kedua ini yang mana berlakunya pada tahun ke-13 kenabian. Seramai 70 orang, termasuk 2 orang wanita Yathrib, iaitu Nusaibah binti Ka'ab dan juga Asma binti Ammar. Okey, perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Pada tahun ini jugalah Mus'ab yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengikut penduduk Yathrib ketika perjanjian Aqabah yang pertama juga ikut bersama pada tahun ke-13 kenabian. Kemudian orang-orang Yathrib ni ketika berjumpa dengan Rasulullah, 72 orang ini membaiat Nabi Muhammad SAW. Ketika inilah berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, dan isi-isi perjanjian Aqabah yang kedua ni ialah yang pertama, akan taat perintah Allah dan segala suruhan Rasulullah. Kayaknya untuk mereka ni akan dengar segala dengar dan taat, baik dalam perkara yang mereka suka ataupun mereka yang benci. Okey, yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah. Kayaknya untuk berinfak, bersedekah dalam keadaan sempit maupun lapang. Okey, dan yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, iaitu untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, agar mereka ini tidak terpengaruh dengan celaan-celaan orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah agar mereka melindungi Nabi Muhammad SAW seperti mana mereka melindungi diri mereka sendiri dan juga keluarga. Sekian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Nurul Syahada binti Syahdan. Nama matrik I183032999. Okey, kita sambung dengan slide yang seterusnya, iaitu Bai'ah Aqabah sebagai dakwah di Madinah. Okey, apa ni yang boleh dimaksudkan dekat sini ialah macam mana agama Islam tu boleh tersebar dekat Madinah. Okey, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, melalui perjanjian Aqabah dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ni merupakan titik permulaan penyebaran Islam dekat Madinah tu. Okey, seterusnya, apakah menjadi perkara utama yang dibai'ahkan dalam perjanjian Aqabah tu? Salah satunya, mereka ni dah berjanji dengan nak bantu perjuangan Nabi Muhammad SAW lah. Jadinya dengan kerjasama daripada mereka, iaitu penduduk Madinah lah. Pada ketika itu, penyebaran dakwah ni berlaku dengan aman. Tidak ada berlaku peperangan, pertumpahan darah, macam tu. Lagi satu yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW ni lebih berani untuk sebarkan dakwah dekat Madinah ni, ialah penduduk Islam dekat Madinah ni dah nyatakan sendiri kesetiaan diorang ni dekat Nabi Muhammad SAW. Lepas tu mereka lebih rela mengorbankan harta dan jiwa mereka demi menyebarkan agama Allah, iaitu agama Islam lah. Okey, lepas dah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama, berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Yang mana ketika tu penduduk Islam Madinah tu risau dengan keadaan Nabi Muhammad SAW kerana mendapat tentangan kufar Mekah. Kemudian pada pertemuan cara rahsia ni, Rasulullah nyatakan Rasulullah membentangkan isi-isi perjanjian tersebut dan dipersetujui oleh penduduk Ansar, kaum daripada pihak Ansar lah. Antara perjanjiannya ialah penduduk Madinah ni dah siap sedia dah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW ni
seperti mana mereka mempertahankan diri dan anak mereka sendiri sebagai apa orang kata, sebagai balasan lah dengan tindakan ni syurga Allah di akhirat nanti. Okey, maka dekat sini kita boleh lihatlah berdasarkan perjanjian ni Nabi Muhammad SAW dan orang Islam lebih terjamin keselamatan mereka dan tak timbullah perasaan yang gentar dan dalam melaksanakan penyebaran dakwah itu. Okey, slide yang seterusnya ialah strategi lain yang digunakan dalam pengembangan agama Islam di Madinah. Okey, yang pertama, sebagai strategi pengembangan Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW ni telah mengirim Mus'ab bin Umar untuk apa orang kata, untuk bersatu sekali lah dalam rombongan yang akan pulang ke Madinah tu. Siapa Mus'ab ni? Siapa? Kenapa Mus'ab bukan sahabat yang lain? Kerana salah satu sebabnya beliau ni berasal daripada keluarga yang terhormat. Lagi satu, beliau ni merupakan daripada golongan Muslim yang terawal. Lepas tu, Mus'ab ni memiliki apa yang diperlukan oleh penduduk Madinah. Macam dari segi pengetahuan ke apa ke, macam tu. Okey, yang seterusnya. Tugas beliau ialah membantu penduduk Yathrib yang telah menyatakan keislamannya untuk menyebarkan agama Islam. Okey, yang terakhir. Kemudian Mus'ab ni telah menjadi guru mengaji di Madinah. Okey. Seterusnya ialah bahagian faktor atau alasan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Okey, yang pertama, kota Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Secara tak langsung, ia memudahkan lagi Rasulullah SAW dengan pengikutnya untuk menyebarkan lagi agama Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW sudah pun memiliki hubungan yang baik dengan penduduk Madinah itu sendiri dan juga telah melaksanakan perjanjian Aqabah dengan penduduk Madinah tu. Okey, yang ketiga, Rasulullah ni dah tahu bahawa penduduk Madinah ni merupakan orang-orang yang baik dan memiliki nilai-nilai atau sifat-sifat yang orang kata, yang baik lah kiranya. Okey, yang terakhir, hijrah ni merupakan keharusan bagi Nabi kerana ianya merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Alice Natasha binti Zulkifli, nama matrik I1830331. Hari ini saya akan terangkan tentang kesan dan pengajaran. Kesan yang pertama ialah Islam mula tersebar di Madinah. Kerana selepas berlakunya perjanjian Aqabah, Nabi Muhammad SAW mula berani untuk menyebarkan agama Islam dan dakwah di Madinah. Malah penduduk di Madinah ni juga menyokong dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah perlindungan bagi orang Islam Mekah. Kerana dalam isi perjanjian Aqabah tu juga ada dinyatakan bahawa memberi jaminan keselamatan kepada orang Islam. Jadinya keselamatan orang Islam Mekah ni akan lebih terjamin, dan orang Islam di Madinah ni juga memberi perlindungan kepada orang Islam Mekah. Yang ketiga ialah wujudnya negara Islam di Madinah. Kerana selepas berlakunya perjanjian Aqabah, kemudian Nabi Muhammad pun mula berani untuk berdakwah di Madinah. Maka agama Islam di Madinah tu lebih tersebar luas. Seterusnya dapat membentuk negara Islam di Madinah. Yang keempat ialah wujudnya tentangan dan ancaman daripada orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW kerana menyebarkan dakwah. Kerana orang Quraisy Mekah ni, mereka merasa tergugat. Mereka takut kerana mereka takut kehilangan pangkat, harta dan jawatan mereka. Jadi sebab tu mereka memberi ugutan kepada Nabi Muhammad SAW
agar Nabi Muhammad SAW tidak menyebarkan agama Islam dan dakwah. Seterusnya, saya akan bentangkan pula tentang pengajaran Bai'ah Aqabah. Yang pertama ialah kita dapat lihat taat setia, semangat yang tinggi dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh orang Islam Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana orang Islam di Madinah ni sanggup berkorban, sanggup melakukan apa saja dalam membantu Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah dan agama Islam. Yang kedua ialah bilangan dan kekuatan orang Islam semakin hari semakin bertambah. Kerana isi perjanjian Aqabah tu yang memberi jaminan keselamatan kepada orang Islam, yang banyak menjaga kebajikan orang Islam ni. Jadi ramai orang yang mula memeluk agama Islam, dan ia menyebabkan bilangan dan kekuatan orang Islam pun semakin hari semakin bertambah. Yang terakhir ialah orang Islam di Mekah telah berjaya mendapat jaminan politik dan kewangan yang kukuh dan sokongan moral dari penduduk Madinah. Kerana pada awalnya orang Islam Mekah ni mendapat tentangan yang hebat daripada orang Quraisy Mekah. Jadi selepas berlakunya perjanjian Aqabah dan mereka pun berhijrah ke Madinah, maka orang Islam Mekah lebih mendapat perlindungan daripada orang Islam di Madinah, dan juga akhirnya mendapat jaminan politik dan juga kewangan serta sokongan moral daripada orang Islam di Madinah. Sebagai kesimpulan dan ataupun pengakhiran pembentangan kami pada hari ini, apa yang saya dapat simpulkan ialah perjanjian Aqabah pertama dan kedua ni sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada agama Islam. Kerana dalam isi perjanjian Aqabah tu sendiri memberi jaminan keselamatan kepada orang Islam, menjaga kebajikan orang Islam dan menjaga keutuhan, kesucian agama Islam tu sendiri. Maka semakin hari semakin ramai orang mula memeluk agama Islam. Sekaligus ia dapat membantu dalam memberi kelancaran penyebaran dakwah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi akhirnya kita sebagai umat Islam mestilah bersatu padu dalam menyebarkan agama Islam, agar setiap perkara yang kita lakukan dalam menyebarkan agama Islam ni akan dimudahkan, akan dilancarkan. Seperti pepatah ada mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian saja daripada kumpulan kami. Jika ada yang tersalah daripada pihak kami mohon maaf. Dan jika ada persoalan, boleh diajukan sebentar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.